Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, nama saya Ustaz Halim Hafiz. Saya tinggal dekat Sentul East. Jadi saya bukanlah orang asing di sini. Dah banyak kali dah dipanggil. InsyaAllah pada malam ini saya nak ceritakan sedikit tentang bilangan rakaat solat tarawih, supaya kita faham jelas dengan sejelas-jelasnya, supaya tidak ada lagi keraguan selepas ini. Masa saya kecil-kecil dulu, ada setengah-setengah surau dalam masjid buat 8 rakaat, dan ada setengah-setengah masjid buat 20. Jadi kemudian sebelum saya melanjutkan pelajaran ke Mesir, saya telah mengkaji, saya belajar daripada beberapa orang guru yang mana akhirnya mereka mengatakan bahawa solat tarawih tidak boleh kurang daripada 20 rakaat. Jadi ketika itu saya pun tekad 30 malam Ramadan, ketika itu saya berpuasa malam pula. Saya bertarawih selama sebanyak 20 rakaat setiap malam. Namun pada hari pertama saya sampai ke Mesir, masa itu bulan Ramadan. Jadi sampai di Mesir, rupanya 99% masjid di Mesir mereka mengamalkan solat 8 rakaat, dan diselangi dengan tazkirah pada selepas 2 salam. Macam ni lah. Tapi dia punya ada setengah-setengah masjid yang mana mereka ini dia sembahyang walaupun 8 rakaat tapi bacaannya panjang, dan ada juga yang 8 rakaat tapi pendek. Ala kulihat tetap 8 rakaat juga. Jadi sebenarnya berlaku perselisihan yang banyak. Ada yang kata 8, ada yang kata 20. Yang 20 kata sebenarnya Nabi buat 8 kat masjid, kemudian sambung jadi 20 di mana? Di rumah. Jadi ada yang kata Nabi buat 8 je dah, that's it. Okey. Sebenarnya begini. Rasulullah SAW masa malam pertama Rasulullah buat 8 rakaat. Okey. Jadi ada yang kata Rasulullah sambung lagi 12 kat rumah, ada yang kata tidak. Tapi yang penting Rasulullah buat 8 di masjid. Kemudian pada malam kedua Rasulullah buat 8 juga, dan makin ramai yang datang. Jumlah yang makin ramai sebab masing-masing seronok dapat sembahyang bersama dengan Rasulullah SAW. Bila Rasulullah kata bahawa malam Ramadan kita ada solat tarawih selepas Isyak, ramai yang seronok. Jadi makin ramai. Malam ketiga, jumlah jemaah yang datang semakin ramai, berganda-ganda berbanding sebelum tu. Maka Rasulullah tak sembahyang dekat masjid. Rasulullah balik rumah, tak sembahyang tarawih dekat masjid. Ada setengah riwayat mengatakan bahawa Rasulullah tak sembahyang tarawih langsung pada malam tersebut, walaupun di rumah. Okey. Jadi itulah senario yang berlaku hingga menyebabkan ada di kalangan kita yang berjelagah, kata 8 lah 20 lah, 8 lah 20. Sebenarnya khilaf di kalangan umat Islam ni bukannya antara 8 dengan 20, tapi antara 8, 10, 13, 20, 23, 39, 40, 49, 59, 99 dan 129. Banyak tak? Banyak kan? Jadi sebenarnya ada khilaf banyak. Sebab Sayyidina Umar pernah menjadi imam solat tarawih sebanyak 123 rakaat. Bayangkan. Jadi yang kita ni duk bising 8 lah, 20 lah, 8 lah, 20. Sebenarnya banyak lagi khilaf-khilaf yang lain. Cuma begini, Rasulullah dia buat 8 rakaat. Masa tu Rasulullah buat solat tarawih ni, Rasulullah buat dalam keadaan tenang, relax, tak kelang kabut. Dalam keadaan tarawih ni ambil daripada perkataan raha yarihu, maknanya rehat, berehat-rehatan. Kalau reh itu maknanya angin sepoi-sepoi bahasa. Jadi tarawih ni dia mesti dalam keadaan rehat, tenang dan sepoi-sepoi bahasa. Begitu. Jangan kelang kabut. Nak sembahyang, nak target satu juzuk ke, nak target apa ke boleh. Tapi
mesti buat dalam keadaan tenang. Jadi Rasulullah SAW dia sembahyang tarawih, masa tu dia buat 8 rakaat. Tapi rakaat pertama saja dia baca surah Al-Baqarah plus surah Ali Imran. Boleh? Al-Baqarah dengan Ali Imran. Menurut riwayat yang lain, lepas Ali Imran disambung pula dengan An-Nisa. Oh, kita baca satu muka surat macam ketar kan. Oh, dah tergini-gini lah semayang kan, dah goyang-goyang kan. Okey, tapi Rasulullah buat sampai berjuzuk-juzuk untuk satu rakaat saja. Jadi Rasulullah buat 8 rakaat tu tempoh masa dia panjang. Jadi sebab tu dah Sayyidina Umar apabila dia menjadi khalifah, dia kata okey, kita tukar. Tak payah buat 8, kita buat banyak sikit, 20 ke, 20 lebih ke, 100 lebih ke, tapi kita buat pendek. Okey, boleh tak? Okey, boleh. Semua setuju. Jadi sebenarnya bilangan rakaat untuk tarawih tidak ada bilangan yang tertentu. Ada nak buat 8, ada nak buat 20, nak buat lebih pun boleh. Ada yang tanya, Ustaz, kalau buat 2 rakaat boleh tak Ustaz? Boleh. Tak pernah ada satu hadis Nabi yang kata barang siapa yang semayang solat tarawih 2 rakaat maka terbatallah tarawihnya. Tak ada. Nak buat 2 boleh, nak buat 4 boleh, nak buat 8 boleh. Tapi seelok-eloknya paling sikit buat 8 lah. Sebab Nabi buat 8 je. Walaupun Nabi tak pernah larang kalau nak buat lebih rendah daripada 8. Tapi sekurang-kurangnya buat 8 rakaat. Nabi macam mana solat tarawih? Simple. Nabi solat tarawih, Nabi akan semayang sama-sama dengan sahabat. Habis semayang tarawih, Nabi relax sekejap. Siapa nak minum air, boleh minum air. Siapa nak minum kopi, boleh minum kopi. Ada sahabat Nabi yang betulkan apa? Tali pengikat unta. Relax lah. So boleh relax lah. Lepas ni tuan-tuan, janganlah bising dengan Pak Imam. Apa Pak Imam ni pergi toilet dah pula. Orang nak semayang cepat dia pergi toilet. Kalau Pak Imam nak pergi toilet, tak apa, tak risau. Sebab semayang tarawih ni relax. Jangan kelangkar pun. Jadi nak semayang tarawih, jangan rasa macam nak cepat habis. Ada yang jumpa saya, Ustaz, masjid tu seronok, agak suka pergi masjid sana. Kenapa? Sebab 9.20 dah selesai semua Ustaz. Oh ya, 9.20 dah selesai. Saya nak, okey lah, buat 8 rakaat memang cepat habis. Tak, dia buat 20 rakaat. Cepat, anak-anak atas suka sangat. Balik lepas tarawih boleh tengok TV lagi. Cepat tengok TV dia. Oh iya ke? Oh okey. 20 rakaat. Imam dia macam ni lah, bagus sangat. Sembahyang solat Fatihah, baca surah Fatihah satu nafas. Dia laju. Hero betul kan. Memang jenis kaki selam punya. Jadi tahan nafas sepanjang. Dia baca Fatihah satu nafas sekali terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka bunyilah cepat kan. Lepas tu bila tu qadha minallahu wa ni'mah wa maghfiratuh. Allahu akbar, tak sempat lagi. Kena kabut sungguh. Jadi ini bukan rehat. Jadi pada pandangan saya, nak buat 8 boleh, nak buat 20 pun boleh. Yang penting mesti relax. Sebab apa? Tarawih ini adalah solat yang relax. Solat yang orang kata jangan kelangkar. Jadi kalau rasa macam nak cepat, buat 8 je. Lebih baik buat 8 tapi berkualiti berbanding buat 20 kelangkar kabut. Tapi kalau dapat buat 20 yang berkualiti, itu lagi baik. Jadi terpulang pada pandangan masing-masing. Yang penting solatlah tarawih dalam keadaan relax, tenang. Sebab Nabi kalau ikutkan dia solat tarawih, lepas salam Nabi akan relax sekejap. Jadi amalan yang kita lakukan kali ini dengan adanya tazkirah dan sebagainya, ia juga adalah amalan yang baik. Walaupun kata, Nabi tak pernah buat macam tu. Come on. Kalau Nabi tak buat, tak maknanya kita tak boleh buat. Kalau nak ikutkan, Nabi pun semayang tak pernah pakai mikrofon. Yang kita pakai ibu, Nabi tak pernah buat pakai mikrofon. Tak bising pula. Ni apa ni aircon ni? Ni bidak lah. Masjid Nabi mana ada aircon dan sebagainya. Jadi kapek semua ada. Jadi janganlah macam tu. Ikut peredaran zaman. Tuan-tuan puan-puan, sidang hadirin hadirat yang mati Allah sekalian. Beberapa perkara yang saya nak di kesempatan yang ada ni, biasanya bagi ceramah kuliah 1 jam kurang. Jadi kalau saya nak bagi 1 jam boleh. Tapi tuan-tuan semua mesti cabut lagi punya kan. Okey, jadi ini masa terbatas ni saya nak sebut beberapa perkara. Tadi Tuan Pengurusi bersebut bagi tips sikit lah untuk menghadapi bulan Ramadan ni. Okey, saya nak sebutkan kesilapan biasa. Dengan pantas dan laju ni saya akan sebut. Yang pertama, kesilapan utama yang biasa dilakukan oleh orang Islam di Malaysia ialah tidak bangun sahur. Bila puasa tak sahur. Kenapa tak sahur? Malas lah. Dia hari pertama, hari kedua rajin. Masuk minggu kedua dia dah start.
Biasa dah. Minggu ketiga terus tak sahur. Kenapa? Dah profesional. Dah biasa puasa. Jadi dia kata tak payah sahur. Kan? Sebelum ni kalau tak sahur rasa macam nak mati. Tapi oleh kerana dah biasa perut tu lapar, jadi dia rasa tak payahlah nak sahur. Yang kedua, kesilapan yang biasa, kesilapan umat Islam. Yang kedua ialah sahur terlalu awal. Dia tengok bola, dia tengok Uruguay, berasa Croatia agak pun tak tahu lah ada lagi. Dulu ada lagi jadi dia belasah, dia tengok bola, pukul 12 dia makan roti canai, dia makan mi goreng mamak semua, dia relax. Lepas tu bila habis tengok bola, dia tidur. Dia cakap dengan bini dia, "Saya kerja abang, kenapa? Abang dah sahur tadi." "Bila abang sahur?" "Tadi dah sahur." "Kat mamak tadi, pukul 12." Itu bukan sahur, itu namanya supper. Okey. Sebenarnya tak bagus untuk kesihatan. Yang Nabi kata sahur ni mesti dekat-dekat nak subuh. Jadi pastikan sahur kita lewat. Bukan pukul 12, bukan pukul tu. Sahur tu cukup minum air, selesai. Nabi kata apa? "Tasahharu fa inna fis sahur barakah." Bersahurlah kerana pada sahur itu ada keberkatannya. Maka kita follow cakap Nabi. Nabi kata perbezaan antara puasa kita dengan puasa orang Yahudi, puasa kita ada sahur, sedangkan orang Yahudi tak ada sahur. Jadi Nabi dia cukup pantang kalau amal ibadah kita sama macam agama-agama lain, terutama agama Yahudi. Jadi sebab tu bila kita Yahudi sambut 10 Muharram, kita pun sambut, tapi kita buat 9-10 ataupun 10-11 Muharram. Jadi puasa pun sama, kita bezakan puasa kita dengan orang Yahudi, kita buat sahur. Tu. Minum air pun dah cukup dah. Niatkan sahur, insya-Allah berkat. Yang ketiga, kesilapan yang biasa dilakukan oleh umat Islam adalah kita terlalu banyak tidur ketika bulan Ramadan ataupun lembek semacam. Sehingga kan kawan-kawan kita yang bukan beragama Islam, yang belum masuk agama Islam, mereka pandang serong terhadap kita, mereka salah faham terhadap Islam bila masuk bulan Ramadan, bulan yang lembek. Ini bulan Ramadan lah. Wah, marah pun susah. Nang ibu lah. Sebab apa? Sebab masuk bulan Ramadan semua lembek. Alah bos, puasa lah bos, lembek je. Sebenarnya jangan jadi macam tu. Rasulullah dulu masuk bulan Ramadan, mereka berperang di jalan Allah SWT. Mereka lebih aktif berbanding bulan-bulan biasa. Mudah-mudahan kita pun sama juga. Masuk bulan Ramadan kita lebih aktif. Perut kita kosong, kita lebih bertenaga. Biasa kalau makan tengah hari makan nasi, lepas makan nasi kita letih, malas dan sebagainya. Tapi sekarang tak makan nasi juga. Tengah hari kita tak makan, kita ada tenaga. Lebih hebat berbanding orang-orang yang tidak berpuasa. Sebab puasa itu memberikan kesihatan, bukan memberikan kelembekan kepada kita. Yang keempat, kesilapan yang biasa dilakukan oleh umat Islam di kala bulan Ramadan adalah pergi ke buffet sampai buncit. Bukan saya nak kata tak boleh pergi buffet. Boleh tuan-tuan pergi buffet. Tapi kalau dah tiap-tiap hari pergi buffet, apa jadi jadi pergi buffet tiap hari. Dah ada ejaan buffet tu buffet. Anak saya kata buffet apa? Buffet lah sampai buncit. Okey. Jadi ramai saya ada pengalaman saya tahun lepas saya pergi sebuah tempat saya tak nak sebut nama tempat tu lah. Sebab ni ada rekod, saya tak nak sebut SACC Mall saya tak sebut SACC Mall, saya tak sebut. Jadi tuan-tuan, saya kat situ kita orang buka puasa, seorang kena bayar. Mahal lah. Satu keluarga beratus-ratus bayar. Jadi bila dah bayar beratus, mesti nak balik. Betul tak? Menu dia kata menu 100 lebih. Air je berapa jenis? Berpuluh-puluh jenis. Air cincau, air bandung, air kosong, air apa semua ada. Lepas tu kalau kambing tu ada kambing biasa, ada kambing Arab, ada kambing Palestin, ada kambing Jepun, ada kambing macam-macam lah ada. Masakan. Jadi kita nak rasa semua sekali. Dia kata tempat solat disediakan. Ada solat maghrib. Cantik tempat solat. Lepas solat maghrib, bedal balik. Okey, bedal. Lepas tu solat isyak disediakan tempat. Isyak. Okey lah, nak masuk isyak. Semayang terus lah. Ada pula Pak Imam Al-Hafiz pula tu semayang tarawih. Lepas tarawih boleh sambung makan balik. Bayangkan sampai pukul 10, kadang-kadang sampai pukul 11. Nasib baik dia tak open sampai ke sahur. Kalau tidak malam tu aku makan ni gini. Jadi kesilapan kita juga, kita selalu makan buffet. Makan banyak sangat sampai kadang-kadang makin puasa makin gemuk. Dulu kalau orang puasa makin kurus, tapi sekarang ni trend. Bila puasa makin gemuk. Kenapa Sebab makan cukup. Malam-malam tu dia risau, takut besok pagi dia lapar. Jadi malam tu dia mentera ke dalam. Betul-betul. Ini kesilapan yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima, kesilapan kita ialah kita suka membazar sehingga membazir. Pergi bazar tu tak pergi, tak apa, tapi jangan membazir. Masalahnya ramai yang pergi bazar kemudian dia membazir. Dia beli kuih 3 lapis, dia beli ni warna kuning, warna hijau Lepas tu ada kuih apok kuih tai itik, semua ada lah Dia beli banyak-banyak Lepas tu bawa balik makan sekeping je, lepas tu dah kenyang.
Lepas tu suami dia tanya, awak nak buat apa ni banyak-banyak ni? Tak apa abang, sahur boleh makan lagi. Makan sahur pagi-pagi bukan makan banyak, makan sikit. Dia makanlah sikit kan. Lepas tu, ini lebih nak buat apa? Tak apa bang, kejap lagi buka puasa boleh makan lagi. Okey, bila nak buka puasa pergi bazar lagi. Dia beli lain pula, beli ayam pencit pula. Masa bulan Ramadan ni jadi pesta makanan. Patutnya kita kena insaf bahawa bulan Ramadan ni adalah bulan untuk kita ingat pada orang yang susah. Tapi bulan Ramadan bulan makanan, pesta makanan. Kawan saya supply ayam. Dia kata kalau bulan biasa sale 10,000, tapi bulan Ramadan 30,000 sale ayam. Maknanya orang kita makin kuat makan bila time bulan Ramadan berbanding dengan bulan biasa. Kenapa perkara ini terjadi? Saya teringat lagi dalam satu rakaman YouTube yang menjadi viral tahun lepas, apabila seorang satu rancangan TV di mana? Di Saudi menayangkan seorang pemanggil telefon yang berasal dari Somalia. Dia telefon ulama yang ada kat TV tu. Dia kata, Fadilatul Syekh, kata, apakah hukumnya kalau kita berpuasa tapi kita tak sahur dan tak buka puasa? Bayangkan, kalau tak sahur tak apalah, biasa kita tak sahur ramai, tapi tak buka puasa sebab apa? Tak ada makanan di negara-negara tu. Fadilatul Syekh ketika itu apabila mendengar soalan dia menangis, menitik air mata secara spontan, mengingatkan saudara mara kita yang sama akidah dengan kita, yang berada di Syria, yang berada di Somalia, negara-negara yang kebuluran itu, mereka tak ada makanan pun untuk, jangankan sahur, buka puasa pun tak ada makanan. Kita kat sini punya mewah makanan. Jadi ingat, innal mubaththirina kanu ikhwana syayatin. Dalam surah Al-Isra ayat 30 mengingatkan kita, orang yang mubazir ini tempatnya di dalam adalah saudara kepada orang-orang, saudara kepada syaitan. Jadi bayangkan, bukan kawan syaitan, bukan teman syaitan, bukan kenalan syaitan, tapi bila kita membazir ni, syaitan tu seolah-olah macam uncle kita, macam pak long kita, macam mak ngah kita, macam abang Sudin sepupu kita, macam tu. Nak ceritakan betapa rapatnya hubungan orang yang membazir itu dengan syaitan. Jadi tuan-tuan puan yang Allah sekalian, banyak lagi tips yang saya nak sampaikan, tapi masa dan time. Jadi insyaAllah kita sama-sama dah mengupgradekan kita punya amalan. Mudah-mudahan banyak benda yang boleh kita perbaiki diri kita sempena bulan Ramadan ini. Ingat, dalam Quran tersebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa. Kita semua wajib berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat-umat terdahulu. La'allakum, mudah-mudahan kamu semua tattaqun. Allah kata target hasil daripada kita berpuasa ini untuk melahirkan insan-insan yang bertakwa, iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita takutlah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah dalam Quran sebut la'allakum, mudah-mudahan, tapi tak confirm. Sebab tu ramai orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan itu. Marilah kita sama-sama berdoa agar insya-Allah Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang terbaik dan juga merupakan bukan Ramadan yang terakhir yang bakal kita lalui. Aku lupa hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Astaghfiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat.